Baik. Sunnah Nabi kita janganlah dilupa makan menggunakan 3 jari saja. Nabi guna 3 jari. Ini jari ini. Ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Nabi gunakan 3 jari. Tamam. Dan Nabi mengatakan bahawa 3 jari ini sunnah. Makan dengan menggunakan 2 jari adalah makan dengan cara jababirah, iaitu orang-orang yang sombong. Orang sombong dia makan dengan 2 jari saja. Dia ambil macam ni saja. Faham? Makan dengan 1 jari adalah cara makan syaitan. Syaitan makan dengan 1 jari. Dia cucuk kot. Cucuk makan macam tu. Boleh? Makan rojak kita guna banyak jari sebenarnya. Rojak kan kita pakai cucuk tu kan. Ni dah 2. Kalau nak bagi elok lagi pegang dengan 3 cucuk. Jadi 3 dengan kayu tu lagi 4 lah. Jadi kalau nak cucuk jangan guna 2 saja, guna 3 jari. Cucuk macam tu. Tu lebih baik. Faham? 5 jari macam mana pula? 5 jari ini sebahagian riwayat mengatakan juga sunnah Rasulullah. Nabi makan dengan 5 jari. Cuma 5 jari yang Nabi makan pada sebahagian makanan. Seperti Nabi memegang mangkuk. Ni kalau megang macam ni. 5 jari. Ataupun pegang, kalau dia mangkuk jenis mangkuknya Nabi pegang macam ni. Pegang 5 jari. Untuk minum sup dan sebagainya. Ataupun sebahagian ulama kata Nabi pegang 5 jari tadi dengan memegang tulang. Daging yang ada tulang, kemudian Nabi pegang tulang tadi dengan menggunakan 5 jari dan Nabi gigit. Makna ni kata Rasulullah, hadza aladz, ini lebih melazatkan cara makan seorang tersebut. Batu makanan yang hampir dengan tulang disunatkan kita pegang dan kita tarik terus macam tu. Kalau yang berhampiran dengan tulang. Jadi jangan dicobek, jangan dicubitkan daging tadi. Kalau makan daging tu dekat dengan tulang, jangan dicubit-cubit. Tak ambil, pegang. Tu kalau hak kita punya lah, hak kita seorang-seorang. Kalau ramai-ramai duk makan hak tu saja satu, duk pergi angkat macam tu, memang orang marah lah. Orang kata dah lah makan ramai-ramai, lepas tu pergi ambil seorang dia pula. Dan sebahagian ulama menolak pandangan yang mengatakan bahawa Rasulullah memegang dengan 5 jari pada tulang tersebut sekalipun. Hatta dengan tulang hak makan pun Nabi makan dengan 3 jari juga. Sebahagian kata macam tu. 5 jari tadi hanya pada mangkuk untuk sup. Itu sebahagian ulama menjawab dengan jawapan tersebut. Ala kulli hal, tidak ada masalah mana-mana sekalipun pandangan tadi. Terus, sebelum menjamah dibasuh tangannya, setelah selesai dijilat baginda. Jadi sebelum Nabi menjamah makanan, Nabi akan membasuh tangan terlebih dahulu. Jadi ini membezakan kita dengan Yahudi. Karena golongan Yahudi, mereka hanya membasuh tangan setelah makan. Sebelum makan tidak dibasuh. Karena kata mereka barakatut ta'am al-wudu'u ba'dah. Berkat makanan itu adalah dengan cara membasuh tangan setelah makan. Maka bila mana Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bertemu dengan Rasulullah mengatakan bahawa bila beritahu kepada Nabi bahawa saya terbaca dalam kitab Taurat ataupun kitab-kitab yang ada dalam bangsa Yahudi, mereka mengatakan barakatut ta'am al-wudu'u ba'dah. Yani makan, berkat makanan tadi adalah wudu' ba'dah. Wudu' di sini maksudnya wudu' lughawi. Wudu' lughah maksudnya membasuh, bukan dengan wudu' syar'i dengan maksud wudu' sebelum kita solat. Tak. Wudu' tadi dalam hadis dengan maksud membasuh tangan. Jadi kata Nabi SAW, Nabi tambah barakatut ta'am al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dah. Nabi tambah lagi. Nabi kata tak, berkat pada makanan ini membasuh tangan sebelum makan dan setelah makan, bukan hanya selepas makan sahaja. Faham? Jadi Nabi sebelum menjamah dibasuh tangannya. Karena barakatut ta'am al-wudu'u qablah. Setelah selesai dijilat baginda. Setelah selesai Nabi makan, maka Nabi akan menjilat jari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bekas makanan tersebut kalau perlu. Jadi sebab tu menjilat bekas makanan juga adalah salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bekas makanan kita makan dalam mangkuk, dan tu ada bekas, ada sisa-sisa makanan, disunatkan kita untuk kita ambil jilat ataupun hirup. Hirupkan makanan tersebut. Lepas tu tengok orang tua-tua yang beramal, kadang mereka makan, mereka basuh tangan sikit dalam pinggan, kemudian mereka bukan basuh terus semua, tak. Petubuh tisu pula, tak pakai, tak ada lah. Basuh sikit je, sikit, kemudian dia akan sapu bekas tadi. Sapu bekas makanan tadi, kemudian dia akan hirup bekas tadi.
Dan ini sebahagian ulama mengatakan bahawa akan mengelakkan daripada 80 penyakit. Salah satu ubat juga kalau dia amalkan. Dan kalau makanan jatuh, disunatkan kita kutip makanan yang jatuh tadi, kecuali jatuh di atas najis. Karena kata ulama, disebut oleh Imam Al-Bajuri radhiyallahu anhu dalam Syarah Syama'il, kata beliau, di antara man arada an yakuna ibnuhu sabihal wajhi, siapa yang ingin anaknya wajahnya ceria, cantik, rupawan, maka kutiplah makanan yang terjatuh dan makan kembali. Itu antara petua para ulama untuk kita dapat anak-anak yang segak comel. Itu waktu ketika makan, jangan biarkan yang jatuh tadi, dibiarkan, kutip balik, masuk dalam pinggan, makan balik. Kalau itu semua barakah, semuanya barakah. Terus jangan rasa jijik untuk mengikutnya, padanya faedah besar buat kita. Jangan rasa jijik untuk mengikut Nabi SAW, menjilat jari. Macam mana Nabi jilat jari? Nabi akan jilat jari yang paling panjang di antara 3 jari. Jilat ni 1 dulu, 2, 3. 3 jari itu Nabi akan jilat di sebelah yang jari paling panjang dulu. Karena jari yang paling panjang ini yang mula mengenai makanan. Itu Nabi akan jilat yang tu dulu. Jilat yang pertama, kedua, ketiga. Jilat macam tu. Lepas tu di bawah saya ada tulis pandangan Imam Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Sebahagian orang yang rosak akalnya, mereka mengatakan bahawa mereka memandang jijik dengan orang yang menjilat jari ketika setelah makan. Jadi sebenarnya tidak, ini pandangan yang tidak betul. Kenapa? Karena mereka sendiri pun korek tek gigi mereka dengan jari mereka. Dan kadang mereka juga melakukan macam-macam dengan jari tersebut dan dimasukkan jari tadi ke dalam mulut, boleh pula. Tapi bila mengikuti sunnah Rasulullah, dijilat jari setelah makan, dipandang hina perkara tersebut. Hakikatnya mereka bukan jijik pada jari tersebut, mereka jijik pada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab itu jangan kita mengikuti dengan apa yang mereka lakukan. Boleh. Terus. Dan baginda tidak lupa mengelapnya pada mindil atau di tapak kakinya. Dan setelah makan, Nabi akan membasuh tangan. Al-wudu ba'dahu al-wudu qablahu wal wudu ba'dah. Nabi akan basuh tangan. Baik, di mana Nabi lap tangan Nabi? Sama ada pada mindil. Mindil ni tisu. Nabi akan lap, ataupun pada kain yang telah digunakan untuk sebagai pengelap. Atau kalau tidak ada, Nabi akan mengelap pada tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam Ihya Ulumuddin, manadiluhum aqdamuhum. Yani tempat lap bagi para sahabat, tempat lap tangan mereka adalah tapak kaki mereka sendiri. Setelah makan, mereka akan duduk bersila tu, maka mereka akan lap kat tapak kaki. Ini cara para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in mengelap tangan mereka setelah makan. Terus. Tidak pernah baginda duduk menyandar kecuali ketika terlalu lapar. Nabi tidak pernah duduk menyandar kecuali kalau terlalu lapar. Pernah dalam riwayat disebut Nabi duduk menyandar kerana terlalu lapar. Kalau tidak, tak bersandar, nanti akan terbalik ke belakang. Maka Nabi makan pada waktu tersebut dalam keadaan menyandar. Biasanya Nabi tidak menyandar. Maksudnya Nabi kalau duduk makan, Nabi tidak akan menyandar pada belakang tempat sandar. Apatah lagi di kerusi. Karena Nabi tidak pernah makan di atas kerusi. Terus. Adab makannya ditunjukkan baginda walau kecil tapi ramai yang terleka. Kalau sungguh kamu sayangkan baginda, takkan tinggal walau sekecil perkara. Adab Nabi kita dengan apa saja, tak mencela juga tidak menghinanya. Ini adab Nabi kita. Dengan makanan Nabi tidak menghina, dan Nabi tidak akan mencela makanan. Mana Nabi suka, Nabi akan makan. Yang tidak disukai, Nabi SAW akan tinggalkan. Memuji makanan dibenarkan ataupun tidak, dibenarkan, tidak ada masalah. Cuma jangan berlebihan. Nabi pernah memuji makanan. Nabi pernah sebut dalam hadis, Nabi mengatakan, ni'mal idamu al-khal. Sebaik-baik pencicah adalah madu, cuka. Nabi juga pernah sebut ni'mal idamu al-laham. Sebaik-baik lauk adalah daging. Nabi pernah sebut. Dan Nabi pernah juga sebut bi'sal idamu al-khal. Seburuk-buruk lauk adalah cuka. Baik. Tadi Nabi puji cuka, sekarang Nabi celah cuka. Bukan celah. Nabi kata seburuk-buruk lauk adalah cuka.
ketika wujudnya yang lebih baik. Faham? Ada madu, ada apa semua sekali, tiba-tiba bagi cuka juga. Buat apa? Ketika tak ada yang lain, barulah diletakkan cuka. Kurang-kurang ada juga pencicah kepada kita punya roti dan sebagainya. Ya, cuka ni cuka buah lah. Cuka buah yang dilakukan, yang dibuat oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dia ada satu jenis cuka. Biasanya cuka dia akan lalui proses. Cuka kemudian dia akan jadi jus, kemudian jadi arak, kemudian jadi cuka. Betul kan? Ada satu proses yang disebut di dalam kitab Al-Bujairmi. Al-Imam Al-Bujairmi menyebut proses yang mana terus daripada jus menjadi cuka tanpa melalui proses arak. Dia tak jadi jus, jadi buah. Buah terus jadi cuka. Nah, ini yang guru saya sebut, Syekh Abdul Aziz Syahawi. Dia kata, kami dulu di Aryaf, di kampung buat macam tu, kata. Orang kampung dulu buat macam tu. Kalau tak mau bagi jadi arak, terus jadi cuka, cara dia macam tu. Jadi dibubuh dalam bekas anggur, diletakkan dengan padat, kemudian ditutup dengan sil, ataupun diletakkan dengan kayu tanah liat. Tanah liat ditutup, bagi betul, jangan bagi udara keluar, dan dibiarkan. Nanti buah anggur tadi dia akan jadi air, dan air yang keluar tu terus jadi cuka. Dia tak jadi jus, dia tak jadi arak. Saya try lah buat sekali, buatlah di Mesir. Saya buah dalam bekas padat betul-betul, tutup, memang jadi ayak. Dia jadi ayak, tapi dia adalah anggur dalam tu, cuma kita tak masukkan bahan lain, semata-mata anggur. Buang dia punya tangkai dia, letak dalam tu. Kemudian dia akan jadi semakin turun ayak dia, akhirnya keluar. Cuma sampailah saya tak makan, tu ialah. Tengok saja ya. Tak try tak orang ni. Try lagi musim dalam rumah mampu saya lagi. Ya. Tapi Syekh kata jangan bimbang, tu bukan arak. Tu jadi cuka terus. Tu jadi cuka anggur. Dia tak akan jadi arak. Try dah buat. Beli anggur yang warna hitam tu. Kan? Bubuh dalam bekas, padatkan, jangan bagi angin keluar langsung. Jangan bagi kedap udara. Lagi elok lagi bubuh tanah liat tepi-tepi tu. Tutup. Biar sampai dia jadi cair. Nanti dia akan keluar cuka terus. Dan tu cuka buah. Itu original punya. Ya. Ya. Baik. Itu disebut oleh Imam Al-Bujairmi dalam kitab beliau. Hasyiah Bujairmi ala Al-Qatib. Terus. Dan baginda tidak lupa mengelapnya terhadap minum air. Tidak pernah baginda duduk menyandar kecuali ketika terlalu lapar. Adab makan. Baik, adab Nabi kita dengan apa saja tak mencela, juga tidak menghinanya. Juga jika dihidang makanan kepadanya, jangan panas kerana baginda tak suka. Ya, jangan kalau dihidang pada Nabi, jangan dihidang makanan yang terlalu panas. Karena Nabi tidak suka dengan makanan yang panas, karena Nabi SAW mengatakan bahawa Nabi kata innahu ghairu zi barakah fa abriduhu. Ini makanan tidak ada berkat, kata Nabi, kalau terlalu panas. Kita kata tu kita duk minum kopi panas, teh panas. Teh tu kalau sejuk pula pahit. Kopi kalau sejuk habis, tak rasa dia punya ni. Tak panas yang dimaksud dilarang ni ketika menggelegak sampai tak boleh nak minum, sampai menyebabkan kita terpaksa nak kena tiup dan sebagainya. Itu akan jadi penyakit pula. Jadi kalau kata nak minum, jangan terlalu panas sangat, biar suam-suam sikit baru kita minum. Ni tengah duk menggelegak pergi minum, tu tak boleh lah. Hadza innahu ghairu zi barakah fa abridu, kata Nabi SAW, sejukkan sedikit. Fa inna Allah lam yut'imna nara, kerana Allah tidak bagi kita makan api. Allah bukan bagi kita makan api. Jadi makan yang sejuk sikit. Lepas tu kata Nabi, Nabi tidak suka dengan makanan yang terlalu panas.